أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin meneruskan pengajian kita daripada halaman 451 daripada surah As-Saffat, surah yang mempunyai 182 ayat. Ayat yang pendek-pendek tetapi ianya memberikan hentaman ataupun teguran, mengingatkan kepada hati kita agar menjadi qalbun salim, ya, seperti Nabi Ibrahim. Dan semalam kita sudah pun melihat salah seorang tokoh muhsinin yang cemerlang, yang buat ikhlas itqan dalam hidup, iaitu Nabi Ilyas, di mana beliau mengingatkan kepada kaumnya untuk bertakwa. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, ya. Kita teruskan Ustaz, ya. Hari ini kita dalam halaman 451 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Terus share dan kongsikan dengan rakan-rakan. Terus kita istiqamah pada juz yang ke-23 dan kita doakan sehingga ke hujung kita dapat melihat bagaimana pola dalam Al-Quran, bagaimana Allah benar-benar menyayangi kita sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Mari kita sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 451. Iaitu bermula daripada ayat 127 hingga 132 kita menyambung kisah Nabi Ilyas dan ada pengikutnya yang kita akan lihat pada ayat 130 yang dipuji, yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian pada ayat 133 hingga 138 kisah Nabi Lut, ya, kisah Nabi Lut bersama dengan ahli keluarganya, kecuali si isteri yang ditinggalkan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada kisah Nabi Yunus pada ayat 139 hingga ayat 148. Dan daripada semua kisah ini Allah membawakan kepada kita kesimpulan bantahan pelbagai akidah orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita baca ayat 127 hingga ayat 144 pada hari ini untuk kita dapat menghargai tokoh-tokoh cemerlang yang ihsan di dalam surah As-Saffat bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi nikmat bersama dengan Al-Quran Karim ini. My Quran Time baca faham amal terus sebarkan di Facebook TV Al-Hijrah. My Quran Time, tekan butang share dekat bawah, kita sebarkan Al-Quran kepada seluruh rakan-rakan kita, insya-Allah. Baik, sama-sama kita nak baca muka surat yang ke-451, sudah penghujung surah As-Saffat. Banyak kisah-kisah yang menarik untuk sama-sama kita belajar. Sudah pastilah bersama dengan insan-insan pilihan Allah. Itulah contoh-contoh ikutan yang terbaik para Nabi alaihimussalatu wassalam yang akan kita belajar lagi pada hari ini. Jom kita baca ayat 127 hingga 144. A'udzubillahi minasyaitanir. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين
salamun ala Ilyasin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa inna lutan laminal mursalin idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharin wa innakum latamurruna alayhim musbihin wa bil-layl afala ta'qilun wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim kita dalam bacaan daripada ayat 127 hingga 144 kita menyambung kepada kisah Nabi Ilyas ya, bagaimana beliau mengingatkan kepada kaumnya untuk bertakwa dan menyembah ataupun mengabdikan diri kepada Tuhan yang menjadi pencipta, bukannya kepada Tuhan Baal yang diberikan nama oleh mereka, dan nama kota mereka itu adalah Baal Bakkah yang berada di Jordan ya, mengambil nama Tuhan yang mereka sembah, tetapi itu tidak benar kerana mereka mendustakan seruan daripada Nabi Ilyas. Maka Allah menyatakan fakadzabu fa innahum lamuhtarun ya, mereka mendustakan Nabi Ilyas dan mereka itu akan dihadirkan segala amalan-amalan yang tidak baik itu berdepan dengan Allah di akhirat nanti, illa ibadallahil mukhlasin ya. Muhdarun itu maksudnya dihadirkan di depan Allah, ia menakutkan, seperti kalau katakan orang buat silap Ustaz ya, dihadirkan di depan HR ya, kamu buat apa sekian. Pada waktu itu dia memang menggeletar ya, apatah lagi kalau kita berhadapan dengan Allah, apa sahaja segala amalan kita itu akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang dihadirkan di hadapan Allah ini yang selamat adalah apa? Illa ibadallahil mukhlasin. Sebenarnya tak payah jumpa HR, tak perlu masuk mahkamah. Itu satu nikmat Ustaz ya. Walaupun kadang-kadang kita tak buat silap, tapi kalau katakan sila pergi mahkamah, asyik pergi mahkamah saja, dia makan masa dan ia menghilangkan nikmat dalam kehidupan kita. Jadi siapakah yang dilindungi? Illa ibadallahil mukhlasin. Mereka yang diikhlaskan ya, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentunya kerana apa? Mengikut kepada nabi-nabi ya. Salah seorangnya adalah Nabi Ilyas yang menyeru kepada takwa, yang menyeru untuk beribadah kepada Allah yang esa. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Sekali lagi diulang perkataan, kami tinggalkan, kami abadikannya. Siapa? Nabi Ilyas fil akhirin, sampailah kepada zaman ini ya, di mana Nabi Ilyas ini adalah sebagai satu susuk tubuh yang dimuliakan. Salamun ala Ilyasin ya, salam sejahtera kepada Ilyasin. Perbincangan ulama Ustaz ya, dia biasanya kalau awal tadi kita tengok pada ayat 1 2 3 Ilyas, tapi dekat sini ada Ilyasin. Ilyasin ini sebenarnya merujuk kepada pengikut Nabi Ilyas. Jadi bukan sekadar Nabi Ilyas, pengikutnya yang mukhlasin juga diangkat.
oleh Allah. Dijamakkan terus. Dijamakkan terus, ya. Jadi nak cerita pada kita ialah kita bukan nabi, tapi kalau kita ikut nabi yang ada, sebenarnya kita juga akan dimuliakan insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Perlu berjuang, perlu mengikhlaskan diri kita ikut kepada perintah Allah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah ulang balik semula, sesungguhnya ini balasan kepada orang yang cemerlang, orang yang muhsin, buat yang terbaik, ya, dalam hidup. Kalau kita tengok dalam Quran lebih 100 kali Allah menggunakan perkataan hasuna, ya, hasanah ini nak menunjukkan kita perlu baiki amal kita, ahsanu amala, ya, di dalam surah Al-Mulk, dan Allah membalas sebenarnya berdasarkan pada amal kita yang terbaik. Kita baca Quran Ustaz, ya, kadang-kadang ada masa kita tajwid tunggal langgang, ada yang terbaik. Sebenarnya Allah menjanjikan Allah balas yang terbaik. Tapi syaratnya apa? Nak jadi terbaik tu kita kenalah dari segi apa istilahnya kokak tu. Kita terus belajar dan sampai pada yang terbaik, jangan berhenti sehingga kan kita harap Allah membalas daripada yang terbaik. Itu adalah ciri orang yang muhsin. Muhsin ini bukan orang yang ambil sambil lewa, ya, tidak buat secara terbaik ataupun bersungguh-sungguh itqan, dan tidak kisah apa yang Allah sebut ataupun arahkan. Ikhlas, membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu min ibadinal mukminin, dan sesungguhnya Nabi Ilyas ini adalah di kalangan orang-orang yang beriman. Sekali lagi, mengapa diulang perkataan hamba yang beriman? Pasal ada hamba yang tidak beriman, ada yang beriman tapi ada lagi sifat-sifat sombong. Jadi gabungkan dua perkara itu menyebabkan seseorang itu akan mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada kisah seterusnya. Allah mengangkat seorang lagi tokoh, iaitu Nabi Lut alaihi salam, ayat 133 sehingga ayat yang ke-136. Kita baca sekali lagi untuk kita sama-sama melihat bahawa Nabi Lut adalah juga sebahagian daripada mursalin yang perlu kita ikuti. Apa yang boleh kita belajar? 133 hingga ayat 136 bersama Ustaz Tirmizi. Ya, bila sebut Nabi Lut ni kita memang teringatlah kisah apa nama ni yang tidak pernah berlaku. Betul. Maknanya satu jenayah yang besar berlaku pada zaman Nabi Lut yang sangat-sangat mencabar Nabi Lut berdepan dengan kaum yang melakukan kita kata apa sah? LGBT. LGBT. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadikan ini satu sempadan yang kuat dalam kehidupan kita untuk kita menjadi kuat seperti Nabi Lut alaihi salam yang ditinggalkan dalam Al-Quran, disebut nama dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-133, ya. Dan benar, Lut termasuk salah seorang daripada kalangan Rasul. Ingatlah ketika kami menyelamatkan baginda dan semua pengikutnya kecuali seorang perempuan tua, iaitu isteri kepada Nabi Lut, bersama orang yang tinggal di kota tersebut. Kemudian kami membinasakan orang-orang yang lain. Wa thumma dammarnal akharin. Selain daripada Nabi Lut yang berhijrah ataupun lari pada waktu malam itu, meninggalkan kawasan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita meneruskan kisah Nabi Lut ini Ustaz, ya, tadi bila kita berulang perkataan istilahnya inna kadzalika najzil muhsinin, banyak kali kan, Ibnu Ashur ada menyebut ataupun mengingatkan, dia kata orang yang ajak ke arah kebaikan fokus kepada balasan daripada Allah. Jangan fokus kepada orang yang mendustakan ataupun tak layan. Okey. Pasal kalau kita layan, kita kecewa Ustaz. Kita asyik stres je, alamak saya ajak 5 orang yang jawabnya seorang. Kita akan kira-kira akhirnya tak payahlah.
Tapi kalau kita tahu bahawa Allah akan balas, dia jawab ke tak jawab ke, dia dustakan beriman ke, ini adalah milik Allah. Saya kalau buat kerja saya akan dapat balasan, buat yang terbaik, jangan kisah. Itu yang berulang banyak kali sebentar tadi. Dan selepas ini kita melihat kepada Nabi Lut, ya, bagaimana Nabi Lut ini walaupun ini mencabar, ya. Kalau Nabi Nuh tu anak dia, ini isteri, ya, isterinya adalah di kalangan ghabirin yang ditinggalkan. Pasal dia rasa macam tak apalah bang, kan abang pergilah, ya, saya duduk jelah, dan akhirnya dihancurkan. Dan bila kita lihat kepada tempat dihancurkan ini, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, kamu melalui, ya, bercakap kepada orang musyrik Mekah, ya, kepada kita lah, kita boleh pergi ke kawasan di Jordan ini Ustaz, ya, tempat yang diterbalikkan itu. Sebenarnya Allah nyatakan pada waktu pagi, waktu siang kamu nampak, waktu malam ke, ya, kamu lalu, Allah kata ini untuk kamu menggunakan akal dan ambil pelajaran. Dia bukan sekadar selfie je kan, pergi saya boleh berenang dekat laut mati tu dan bangga kat situ. Itu bukan tujuan ini dikekalkan. Ini bukan tujuannya. Jadi kita kena berjaga-jaga. Sunnah Nabi, tempat-tempat begini, Nabi sebenarnya tak spend masa banyak sangat Ustaz, ya. Malah dicepatkan, ditundukkan pandangan, doa dijauhkan. Itu kaedah, ya, bagi travel agent yang bawa program wisata, bercuti ke apa ke, tempat-tempat piramid contohnya. Dia bukannya duduk lama-lama atas unta, ya, makan popcorn. Ya, kena jaga-jaga pasal ini seruan daripada Allah, afala taqilun. Mengapa kamu tidak guna akal? Allah jadikan ini untuk kita fikir, bukannya untuk berhibur. Dan seterusnya, wa inna Yunus, masuk kepada kisah seterusnya, Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni siapa? Salah seorang daripada rasul-rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun, apabila beliau ini abaqa. Maksud abaqa ni menarik Ustaz, ya. Kalau macam ada seorang hamba tu, tuannya kata sila buat kerja, dia tak nak buat kerja dan dia lari daripada tuannya, itu namanya abaqa. Jadi id abaqa ilal fulkil mashhun, sebenarnya Nabi Yunus ni digelar sebagai macam lari daripada siapa? Daripada Tuhan kepada perahu ataupun sampan ataupun kapal yang penuh muatan. Ini adalah satu penceritaan Allah nak cerita pada kita bahawa dalam kita mengajak orang ke arah kebaikan ini, kita ambil pelajaran daripada kisah Nabi Yunus, macam mana beliau menguruskan perkara tersebut. Bagi Nabi Muhammad, memang mengajak orang ini ada cabaran, ada beban Ustaz, ya. Orang tak layan ke, orang cakap macam ini nak tunjuk baik sangat ataupun asyik nak tegur je, ya. Tetapi itu berlaku kepada Nabi Yunus, memujuk kepada Nabi Muhammad, teruskan, ya. Nabi Yunus pun ada perasaan itu, Nabi Muhammad ada perasaan itu. Kalau kita ada perasaan itu normal. Yang penting apa? Kata Allah dalam ayat 141, fasahama fakana minal mudhadin, ya, pada ayat 141. Bila dah masuk ke kapal tersebut, ada yang kata bahawa ada ribut taufan, perlu dikeluarkan, ya, orang yang ada di situ, ya, dan mereka buat undi, fasahama, ya, undi. Dan apakah yang berlaku? Setiap kali undi tersebut, Nabi Yunus yang terkeluar, ya, maksudnya yang diundi untuk dikeluarkan daripada kapal tersebut. Fal taqamahul hut wa huwa mulim, dan bila dia dicampak daripada kapal tersebut, dia ditelan sekaligus oleh al-hut, satu ikan yang besar, dan beliau adalah orang yang tercela. Tercela di sini bukan kita mencela Nabi Yunus Ustaz, ya. Ini kena baiki juga cara kefahaman kita. Wa huwa mulim ini sesuatu yang ditegur. Terjemahan tercela tapi yang ditegur. Mengapa kena tegur? Hanya orang yang kita sayang je kita tegur Ustaz. Betul. Ya? Allah sayang pada Nabi Yunus, Allah tegur Nabi Yunus. Kalau Allah tak sayang, biar lantak pergilah. Dia tak payah ditegur, masuk perut ikan ke apa ke, tak payah. Jadi dalam hidup kita ini, kalau katakan ada ujian-ujian yang kita kena, itu teguran Allah, bukan Allah membenci kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu abiqa, ya. Sebentar tadi kita tengok pada perkataan abaqa, melarikan diri. Sekali saja disebut dalam Al-Quran kerana ia melambangkan kalau kita ini mengajak orang ke arah kebaikan, apa yang Allah seru itu jangan kita ikut sangat perasaan kita sampai berputus asa, ya. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu taala. Dan bila Allah tegur itu, apakah yang berlaku? Macam mana Nabi Yunus dapat bebas daripada perut ikan itu, kita akan perhatikan sebentar lagi. Tapi kita rehat dahulu dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Surah Allahul Azim. Maka baginda ditelan oleh ikan besar dalam keadaan yang tercela. Maka jika baginda tidak termasuk orang yang banyak berzikir, yakni bertasbih kepada Allah, nescaya baginda akan kekal berada dalam perut ikan sehinggalah hari kebangkitan. Inilah peristiwa babak yang mana kehebatan apabila kita bertasbih, berzikir kepada Allah, sehingga Allah kata kalaulah Nabi Yunus tidak bertasbih, berzikir kepada Allah, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan. Perkataan zikir ataupun tasbih yang kita gunakan itulah menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil bagi Allah, mustahil bagi kita kalau dalam perut ikan tu kita kata memang dah tak selamat lah. Kan kalau kita test pun memang tak mungkin almarhum lah. Tapi dengan bertasbih dan subhanallah kita sebut dalam sembahyang kita, kita zikir selepas solat kita, dan subhana juga disebut dalam peristiwa Isra Mi'raj. Baik, kita ambil tajwid sikit pada muka surat 451 sebelum kita nak sambung lagi pencerahan tadabbur kita. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Jelaskan baris atas dan baris depan dalam ayat ini. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ini berkaitan dengan baris tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian. Okey, bila sebut baris atas mulut kita kena buka lah. Fa ta qa ma, kita buka mulut sekadar mana. Kalau huruf tu yang bersifat dengan nipis, kita buka mulut sederhana saja. A ba, sekadar itu. Jangan a, jangan fal, fa, bukan fa, fa, biasa saja. Jangan terlalu buka luah mulut ataupun jangan malas sangat nak buka mulut. Faltaqamahul hu, tak boleh juga. Faltaqamahul hu pun longgar sangat pula. Biasa sederhana saja. Fathul Arabi, fathun wasatun. Baris atas orang Arab secara tulis ni baris atas yang sederhana saja. Kemudian bagi depan kena mulut kena muncung. Baris di hadapan mulut kena muncung. Kita muncunglah mulut. Jangan wa huwa mulid, wa huwa mulid, wa huwa. Yang mana yang bagi depan kena muncung, yang baris atas kita buka. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Baris bawah tak ada dalam ayat ni. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk memastikan kita bunyikan dengan betul Ustaz ya, dan beri yang terbaik lah ya, istilahnya baris atas, baris depan. Kadang-kadang dia pagi-pagi tu utama Ustaz ya, kalau baru bangun tidur tu begitu aja macam kumur-kumur buat gigi tu kan. Jadi kita berikan yang terbaik kerana kita tahu bahawa ini semuanya akan dihadirkan di hadapan Allah. Satu baris yang kita buat bersungguh-sungguh ini, moga-moga Allah akan berikan kepada kita apa? Inna kadzalika najzil muhsinin, ya, moga-moga ataupun Allah kata sesungguhnya kami berikan yang terbaik. Ia bermula dengan kita baca buat yang terbaik ya, walaupun orang lain mungkin sambil-sambil ya Ustaz kan, ataupun tak buat bersungguh-sungguh, tapi kita kerana mukhlasin kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu taala. Tak kisahlah orang lain buat yang terbaik ke, baca sambil-sambil saja, kita buat yang terbaik. Baik. Jadi kita nak meneruskan kepada ayat yang telah kita baca tadi sampai ayat 144 ya, bila Ustaz menyatakan tadi Ustaz ya, falaula annahu kana minal musabbihin. Perkataannya kalaulah bukan kerana Nabi Yunus ini musabbihin, orang yang selalu bertasbih, maka kekal dalam perut itu sampai kepada hari dibangkitkan. Maksudnya ialah sampai hari kiamat lah kan, maksudnya habislah kan, mungkin habislah dalam perut ikan ni dia ada dia punya unsur enzim-enzim dia boleh menghancurkan. Itu sebabnya
ia terselamat. Ada mekanisme, adalah kajian yang dibuat pada perut ikan Hud ini, dia ada satu kawasan yang memang terselamat. Allah dah letakkan satu kawasan. Kalau tidak, dia akan hancur sajalah, ya. Macam kita ada asid hidroklorik, kalau ini manusialah, ya. Kalau asid makanan semua, yang hancurkan. Kalau kita masuk tu zas, kan. Kalau dulu saya dalam makmal kimia tu, asid hidroklorik ini kalau yang yang ada dia punya kepekatan yang tinggi ke rendah tu, kita bagi masa saja hancur tulang. Kan. Jadi kalau kita pakai daging kita saja dah habis, tinggal tulang jelah Nabi Yunus ini. Tapi Allah selamatkan dengan satu amalan, iaitu kana minal musabbihin, ayat 143. Imam Qurtubi menyatakan, ya, rupa-rupanya kana minal musabbihin ini bukan kerana Nabi Yunus ini baru bertasbih dalam perut itu. Kana ini menunjukkan Nabi Yunus ini sudah beramal dengan tasbih. Dah biasa waktu senang, dah biasa bertasbih. Jadi dengan amalan itu menyebabkan Nabi Yunus sambung lagi dalam perut ikan Hud itu tadi, maka Allah selamatkan. Pelajaran untuk kita apa, tuan-tuan? Waktu kita senang, banyakkan bertasbih, ya, dan waktu kita susah, teruskan bertasbih. Allah akan selamatkan kita daripada segala kesulitan. Dan apa yang berlaku selepas itu, Nabi Yunus diselamatkan. Ayat 145 hingga ayat 153 kita sambung bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Tadi kita macam duduk dalam kuliah kimia sekejap Masya-Allah. Apanya hebat, walau macam mana pun kembalikan kepada Allah Subhanahu taala, the power of zikir, ya, ataupun kuasa tasbih tadi, subhanallah. Mustahil tadi, tapi dengan tasbih Allah Taala selamatkan Nabi Yunus, muntah balik, masya-Allah. Baik, kita baca ayat yang seterusnya 145 hingga 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فنبذناه بالعراء وهو سقيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 145 hingga 153 menyambung kisah Nabi Yunus sebentar tadi, ya, apabila Nabi Yunus ini terus bertasbih, ya, ketika senang bertasbih, ketika susah bertasbih, amalan yang perlu kita jaga. Dan tasbih itu satu zikir kita, tasbih itu sendiri subhanallah, tapi bila Allah seru kita tasbih pada waktu solat, maka kenalah bertasbih pada waktu solat. Tak boleh pula kita tasbih ustaznya sampai 1,000,000 kali, waktu solat pun tak apa nak habiskan 1,000,000 kali. Ini nak ceritanya ialah tasbih itu membersihkan, menyucikan Allah, ikhlas dan ikut kepada
apa yang Allah sudah tentukan. Pada waktu senang kita tasbih, waktu susah pada waktu tertentu, ketika kita berdoa di hujung surah As-Saffat ini juga ada subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, pun kita menyatakan subhanallah ataupun subhana rabbik, iaitu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesan daripada itu fanabadnahu, ya, iaitu kami lemparkan, ya, terus termuntah, ya Ustaz, ya, lebih kurang gitulah daripada perut ikan tersebut, bil ara, di satu tempat yang tandus, ya, yang tak dikenali, wa huwa saqim. Wa huwa saqim, kalau kita pernah jumpa perkataan saqim ini Nabi Ibrahim sudah ucapkan dalam surah ini juga, bila orang ajak pergi tamasya Ustaz, ya, sembah bintang tu, dia kata ana saqim kan, bahawa saya ni saqim. Kita tengok sebelum ini pada ayat yang mana tu, ya, kisah Nabi Ibrahim, iaitu pada ayat yang okey, pada ayat yang muka surat 449, ya, kita boleh tengok perkara tersebut ayat 89. Ya, tuan-tuan boleh tengok saqim, sakit. Sakit apa? Sakit Nabi Ibrahim itu bukan pasal sakit pening kepala Ustaz, tapi dia sakit melihat orang yang mensyirikkan Allah. Jadi dia kata aku sakit, aku tak nak ikut pada tamasya tersebut. Tapi waktu itulah Nabi Ibrahim berhujah dengan berhala dan berhujah dengan masyarakat pada waktu itu. Di sini Nabi Yunus sakit. Sakit ini kerana memang kurus Ustaz dalam tu, ya, kurus, ya, dengan keadaannya yang tidak cukup nutrisi lah, lebih kurang begitu, tetapi telah dihamburkan oleh ikan tersebut. Wa ambatna, nah ini mungkin kajian oleh para doktor, kena kaji, saya tak sempat melihat istilahnya apa. Kami tumbuhkan padanya satu pohon namanya yaqtin, diterjemahkan sebagai labu, tapi bukan labu biasa Ustaznya. Yang ini mungkin perlukan kajian daripada ulama dan juga pakar, bagaimana menguruskan kepada isu bila tak cukup nutrisi dan sebagainya. Tetapi lepas itu apa yang berlaku? Nabi Yunus kembali sihat, ya. Ini perlu kita kaji. Tapi yang pentingnya pelajarannya apa? Bukan sekadar ilmu kedoktoran, nak ceritanya ialah Allah berikan ubat untuk sembuh. Kan, kalau Nabi Ibrahim memang cakap bahawa fa idza maridtu, apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan, tetapi ada usaha yang ditunjukkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Samalah kita Ustaz, ya, kita berusaha dalam hidup kita ambil ubat dengan izin Allah, bukannya kita bergantung kepada ubat tersebut. Wa arsalnahu, pada ayat 147, kami utuskan Nabi Yunus ini kepada 100,000 ataupun lebih orang pada waktu itu. Dan apa yang berlaku? Rupanya tadi Nabi Yunus keluar daripada kawasannya, orang ni tak nak beriman. Bila dah masuk perut ikan, keluar balik, mereka ni beriman. Apakah poinnya? Poinnya ialah hidayah bukan milik Nabi Yunus alaihi salam. Nabi pun Allah tak beri keizinan untuk memberi hidayah kepada kita. Lebih-lebih lagi, kita mengajak sahaja, Allah beri balasan. Jangan kita kawal kepada hasil, orang mendustakan ke, percaya ke tak percaya ke. Jangan kita terlampau berkira. Kerana apa? Kerana khuatir ia menyebabkan kita ini jatuh semangat. Nabi Yunus ini dia membuat pilihan untuk istilahnya abaqah sebentar tadi Ustaz, kan, melarikan diri daripada peraturan ketentuan Tuhan, bahawa sebenarnya ajak sahaja. Tapi ini realiti, kita akan mengalami perkara tersebut, tapi kita cepat-cepat ingat kepada kisah Nabi Yunus. Menarik ayat 148 itu, fa'amanu famatta'nahum ilahin, ya, mereka beriman dan kami berikan kesenangan kepada sampai satu masa. Biasa orang cakap Ustaz, ya, kalau kita ni baca Quran, kalau saya ni beriman, saya ni memang tak boleh hidup senang ke? Kan? Sebenarnya di dalam Al-Quran ada, kalau orang itu melampau mutrafiha, memang dia akan diberikan kesenangan ilahin. Tapi ayat ini sebagai dalil bahawa orang beriman pun boleh ada kereta bagus, rumah bagus, gaji bagus, kehidupan yang matta'nahum ilahin. Jadi pilihan kita apa tuan-tuan sekalian? Nak hidup senang dengan beriman ataupun hidup senang tanpa beriman? Dan ada orang tanya, Ustaz, ya, tapi saya tak senang, kan? Jadi adakah saya ni kena melampau batas untuk jadi senang? Jawapannya, kalau sekarang tak senanglah dekat dunia ni, tak berapa senang, janganlah sampai dekat akhirat nanti pun tak senang juga. Kan? Kalau dah senang kat sini, boleh juga senang di sana. Tak naklah kita senang di sini, bila sampai di akhirat nanti kita tak senang. Kerana apa? Kerana tidak memilih iman. Jadi imanlah paling tinggi yang Allah puji di dalam ayat 148 pada muka surat 451. Kita nak baca, ya, berganjaklah kepada satu topik seterusnya, ayat 149 150, bagaimana bila seseorang itu memilih iman, sebenarnya mengajar cara berfikir kita. Ayat 149 150
membawakan cara berfikir yang kemas untuk orang-orang yang beriman. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat 149 dan 150 bagaimana membentuk cara kita berfikir dengan mantap melalui Al-Quran. Inilah yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa kita semua. Bukan sekadar kita baca untuk mengambil barakahnya, tapi isi kandungan juga boleh menjadi syifa penawar kepada hati kita, ketenteraman hati-hati kita semua. Ayat 149 150. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 149 hingga 150 ya. Kita ingin melihat bagaimanakah cara berfikir orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 149, maka tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah itu, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak lelaki? Kita cuba dulu faham apa yang berlaku di Mekah. Di Mekah Ustaz, dia kalau dapat tahu anak perempuan lahir, dia berubah muka. Betul. Dia rasakan macam anak perempuan kan, pasal anak perempuan ni nanti akan diambil orang kan, kemudian dari segi harta pusaka ke apa kurang berbanding dengan anak lelaki. Anak lelaki ni macam-macam boleh tolonglah, sebagai satu kebanggaan kepada orang musyrik di Mekah pada waktu itu. Dan adakah ianya masih lagu berlaku sekarang? Masih Ustaz. Masih lagi ada orang yang bila anak lelaki, tahniah, anak perempuan tak apa, cuba lagi. Setiap kali dia cakap tentang cuba lagi, itu tandanya dia mensyirikkan Allah SWT. Cuba untuk menentukan Allah bagi dia anak lelaki lebih mulia daripada anak perempuan. Itu adalah kefahaman syirik ataupun kufur pada kawasan Mekah jahiliah, dan ia masih lagi sampai sekarang ya. Ada setengah agama Ustaz ya, kalau anak perempuan kahwin itu, dia dah tak boleh dah jumpa mak ayah dah. Suami akan kontrol dia habis-habisan ya. Belum lagi dicakap syurga di bawah tapak kaki suami. Dia buat hadis baru tu kan, itu kan ya. Nak ceritanya ialah apa? Kita kena berhati-hati dengan cara berfikir begini. Jadi ayat 149 ni tanya pada mereka ya, tanya pada mereka ali rabbikal banat, untuk Tuhan bagi anak perempuan. Pasal awal surah ini berkaitan dengan para malaikat. Jadi mereka kata malaikat ni daripada anak perempuan, dan Tuhan ini ada anak perempuan. Ya, itu sebabnya ada istilah apa Ustaz ni, kalau orang bercinta tu dia ada cupid. Dia ada macam kepak tu kan, yang dia tank tu, dia buatkan bentuknya macam perempuan kan. Itu sahaja sudah melambangkan kesyirikan. Jadi tuan-tuan jangan sambut Valentine Day tentang cupid ke apa sebagainya, jangan kongsikan gambar-gambar begitu, kerana ia mengiyakan kepada konsep bahawa malaikat itu daripada anak perempuan. Dan bagi orang musyrik ini dia kata walahumul banun. Nabi kena tanya pada mereka, mengapa kamu bagi anak lelaki pula kepada diri kamu, anak perempuan yang baki-baki bagi Tuhan, yang kamu tak suka, yang kamu suka kamu ambil. Dan cara berfikir beginilah yang sebenarnya kita nak belajar daripada ayat 149 ini dalam diri orang beriman yang ingin mewah ataupun ingin gembira di dunia dan di akhirat. Kita jangan ada baki-baki bagi pada Tuhan Ustaz ya. Kadang-kadang infak, kalau katakan nak derma tu, baju yang dah koyak-koyak tu sila hantar ke pusat bantuan banjir kan. Ini untuk Allah kan, untuk kita derma. Kita jangan buat begitu, kita bagi yang terbaik ya. Dan lebih daripada itu, kalau katakan dalam pendidikan contohnya, dululah tak ya, sekarang ni mungkin jarang berlaku. Kalau anak tu dia tak boleh perangai tak berapa okey sangat, dia pergi hantar madrasah kan. Kalau okey, dia pergi hantar sekolah asrama penuh kan. Mentaliti itu baki-baki pada Tuhan ya, belajar agama. Yang terbaik itu dia gunakan untuk belajar kejuruteraan, doktor, tak salah menghantar itu, tapi dengan niat apa? Kalau niatnya adalah nanti hantar doktor tapi lepas tu kena belajar bahasa Arab, kena belajar Quran, itu cara yang terbaik. Dan kita bersyukur sekarang ni ada sistem Ustaz ya, ada sekolah yang gabungkan. Pasal mungkin dulu tak ada sistem itu, tetapi mentaliti baki bagi Tuhan, yang tak suka bagi Tuhan, yang terbaik untuk saya, itu adalah ciri orang yang tidak beriman ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 150, atau apakah mereka menyaksikan kami menciptakan malaikat berupa perempuan?
Jadi ini satu pertanyaan, ya. Engkau menampak ke malaikat tu memang ketika Allah jadikan perempuan? Jadi ini untuk menafikan segala cara berfikir yang dibawa oleh orang-orang kufur. Dan pada ayat 150, atau apakah mereka menyaksikan kami, ataupun ayat 151, ingatlah di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak. Satu, bagi baki-baki, kemudian mereka kata perempuan malaikat itu padahal tak tengok pun, dan yang ketiganya mereka mengatakan bahawa Allah ada anak. Dia cuba menyamakan Tuhan dengan makhluk, padahal sebenarnya Tuhan adalah pencipta. Kita perlu selalu menyerah diri, ikut dengan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya di hujung ayat 153, apakah dia memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak lelaki? Betul ke Tuhan pilih anak perempuan untuk malaikat yang bersama dalam membina kerajaan? Rupanya tidak ada lelaki, tidak ada perempuan. Ia adalah perkataan ifk, satu penipuan. Dan dari tipu itulah Ustaznya membawa pada cara fikir yang tidak benar tadilah, ya, bagi baki-baki jelah. Dan ini yang kita nak baiki. Apa lagi cara berfikir yang silap yang ada yang Allah tegur, kita akan saksikan esok insya-Allah. Tapi kita lihat dahulu resolusi halaman 451. Yang pertama, didik ahli keluarga agar patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun keputusannya kita serahkan pada Allah. Yang kedua, selalu bertasbih, ya, ketika senang, ya, ketika susah, ketika berbuat kesilapan, kerana tasbih ini adalah lambang kehambaan di mana kita menyucikan Allah dan tahu bahawa diri kita banyak berbuat kezaliman ataupun kesilapan. Yang ketiga, baiki dan dalami konsep tauhid yang benar, bukan khurafat sehingga membawa kepada idea untuk Tuhan yang berbaki, untuk saya yang terbaik. Kita kena baiki kefahaman tauhid yang sebenarnya. Kita berdoa insya-Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa man asdaqu minallahi qila. Subhanallahil azim. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء علمه سبحان الله عالم الخفيات رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus mengabulkan doa kita dan terus kita menjadi insan yang berikan yang terbaik dalam hidup kita sebagaimana kita belajar sebentar tadi. Dan inilah peluang sama-sama kita menggerakkan tabung gerakan Al-Quran, menyampaikan yang terbaik untuk tabung ini, kerana kita tahu bahawa mesej terbaik adalah daripada Quran untuk kita sebar-sebarkan. Burung serindit terbang di angkasa, indah sawah hijau sejahtera. Berikan terbaik untuk yang esa, buat pilihan hingga ke syurga. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.